بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسولنا على حبيبنا على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya rahmati muslimin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini itu hari Jumaat yang dikatakan itu Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari itu hari Jumaat. Marilah sama-sama kita mengihyakan menghidupkan hari Jumaat ini dengan menambahkan amal-amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita memperoleh daripada kalangan orang yang berjaya, daripada kalangan orang minal muttaqin minas salihin insya-Allah. Jadi seperti biasa sebelum iaitu Jumaat kita ada tazkirah pendek sebelum solat Jumaat, lebih kurang iaitu 15 minit insya-Allah hingga 20 minit. Jadi pada tengah hari ini saya akan membawa satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Di mana ayat ini kita dapati dalam surah Shaf ayat ke-9. Ayat ini yang bermaksud walladzi ini Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam muka rasulnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk dan juga membawa agama yang benar itu agama Islam, dan di mana dia menzahirkan segala agama ini walaupun dibenci, dimarahi oleh orang-orang musyrik. Alhamdulillah kita berada itu dalam doa Rabbil Awalin, iaitu bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita cuba menikah mengkaji apakah kejubuan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama itu 23 tahun dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Makkah Mukarramah dan 10 tahun sudah Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari ini hari ialah ke-11 daripada bulan Rabiul Awal. Besok 12 Rabiul Awal. Kita sama-sama menyambut hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat bahawa di antara ayat tersebut Allah beritahu kepada kita betapa mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam Quran, dirakam dalam Al-Quran. Dan juga kita hari ini orang yang jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kira 1400 tahun yang lampau. Apa tugas kita terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini dia antara kita lihat betapa mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis, kita dengar ustaz-ustaz berkuliah. Di antara itu di mana penghulu segala anak-anak cucu Adam ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, Nabi kata, aku ni adalah ketua penghulu segala anak cucu Adam. Ini mulianya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita berbangga sekali.
Kita rasa bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa bersyukur, kita rasa berterima kasih kepada Allah kerana kita dilahirkan di atas muka bumi ini menjadi itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak jadi itu umat Nabi Adam? Kenapa tak jadi umat Nabi Nuh, Nabi Soleh dan nabi-nabi yang lain lagi? Ini keistimewaan yang ada pada Nabi kita. Kenapa Nabi tahu ana sayyid waladi Adam? Nabi kata, aku inilah penghulu segala anak cucu Adam. Apa penghulu sekarang ni? Semana bilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu bilangannya sebanyak 124,000 Nabi. Bilangan Rasul 313. Yang wajib kita beriman hanya 25 orang Rasul saja. Jadi di antara Rasul tadi, Nabi dan Nabi-Nabi tadi, bilangan Nabi tadi, Nabi kita jadi penghulu, jadi ketua. Contoh kita hari inilah di kampung kita ada ketua, ketua penghulu. Kemudian lagi kalau hari ini suasana di dalam masyarakat ada MPKK. Dan kalau negara kita ada itu Perdana Menteri yang bertanggungjawab itu jadi Pertuan Agong, hebat dan hebatnya. Ini untuk negara kita saja. Negara Saudi pula, Arab pula ada itu raja dia. Nak cerita bahawa Nabi kita ni jadi penghulu, jadi ketua semenjak zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam, hinggalah itu Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akhir zaman nanti. Ini besarnya. Besarnya pangkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita rasa berterima kasih. Yang kedua, di antara keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa na awwalu ma yanshaqqu anhu al-ard. Nabi kata, di mana akulah orang yang pertama yang keluar dari kubur nanti, daripada bumi nanti. Kita semua kita beriman belaka. Kita di antaranya akan mati. Apabila mati sekarang ni kita ada dalam barzah. Berapa dalam alam barzah? Wallahu alam. Tetapi yang berlakunya kiamat nanti, yaumul hisab, yaumul ba'thi, hari kebangkitan, maka orang yang pertama keluar daripada kubur ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diikuti oleh umat dia terlebih dahulu. Walaupun umat Nabi Adam lebih awal dan lebih yang pertama, tapi kita di antara umat yang keluar selepas keluarnya Nabi daripada kubur, kemudian lepas itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke mahsyar nanti. Ini kita bincang mahsyar ni, dah kiralah kita wajib beriman. Dan antara beriman dengan perkara yaumul qiyamah, beriman dengan akhirat, kita wajib beriman dengan ada syok ke zon ke, yakni yaumul ba'thi, hari kebangkitan kita. Kita ni asal tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada pula, kemudian dibangkitkan semula. Ini peredaran tentang kehidupan kita. Jangan kita aku ni pas mati tak ada apa dah. Ini bukan. Itu salah faham sebenarnya. Pasal apa Quran menceritakan kita ni mula-mula itu tak ada. Kemudian kita dilahir, kita berada dalam kandungan ibu kita 9 bulan. Keluar daripada perut ibu kita, lahir ke alam syahadah. Dalam perut ibu kita bagi alam rahim. Kemudian alam syahadah ni lah. Kita ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam taklif, di antaranya umul ibadah, ibu segala ibadah, as-solat. Maknanya as-solat. Jadi terpajagalah solat kita. Apatah lagi itu semayang Jumaat, solatul Jumaat. Nabi ajar kepada kita supaya badu bil amali salih. Kita bersegera, bergegas, berlari-lari dalam melakukan amal-amal yang soleh. Apatah hari Jumaat, kita disunatkan datang awal ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah. Yang ketiga, di antara yang keistimewaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wa ana awwalus syafi', di mana akulah orang yang memulai itu mengumumkan syafaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita di mahsyar nanti ini untuk dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil asy-syafaatul kubra. Ini keistimewaan. Di mahsyar nanti kita ni, di antara ahwalul mahsyar ni memang teruklah.
Bukan kita hari ni alhamdulillah ada buat kipas sejuk buat kita. Mahsyar nanti tempat perhimpunan raksasa. Perhimpunan daripada itu zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam hingga akhir zaman nanti berapa trilion tak tahulah. Bukan 100 orang saja, bukan ribuan, bukan jutaan orang. Ramanya. Hari ni orang pergi Mekah hari ni. Pergi Mekah hari ni Yaumul 8 ni, buku Yaumul Arafah. Dah pada 9 Zulhijjah. Itu pun ramai dah orang sesat dah. Cari dia antara macam-macam kesusahan yang dialami. Di antaranya air payah. Dah kemudian nak buat air pun payah, macam-macam tu dah sabar dah kita. Macam-macam dia ujian. Tiba-tiba di mahsyar nanti perhimpunan raksasa. Di mana ketika itu kita ni manusia ni sejak zaman Nabi Adam ni nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya disegerakan itu al-hisab. Nak tak lain dah tak tahan dah ni. Matahari dengan sejeka di atas kepala kita. Peluh manusia sampai ada yang sampai berkulali, ada sampai yang ke lutut punya, dan ada di antara sampai ke hidung nak lemas. Dah ketika itu masing-masing ya Allah, siapa yang bersyafaat, maka manusia berduyun-duyun. Umat Nabi Adam jumpa Nabi Adam tu tak boleh beri syafaat. Nabi Nuh pun sama juga. Akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memusyafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi kata ana awwalus syafi', aku orang yang pertama itu memberi syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikut lagi di antara nabi ini, mulanya Nabi wa ana awwalul musyaffa' yaumal qiyamah, dan aku orang yang dikabulkan, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk syafaat kepada manusia. Khususnya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya disegerakan al-hisab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak segera ni. Nabi kita lah di antara orang yang Allah makbulkan doa dia, permintaan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu barulah bermulanya hisab. Nak kira amalan kita ni. Dah banyak mana amalan kita ni. Kita dengar lepas ni bagaimana dalam surah Kahfi menceritakan tersebut. Tetapi kita lihat apakah tanggungjawab kita, tereka saja. Tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni ada tanggungjawab. Bukan tak ada tanggungjawab kita ni. Antara kita ihya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di antara apa kita buat? Besok pakai sambung maulud belaka. Sambung maulud, dan kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam agama kita, Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh kita supaya kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari inilah hari Jumaat. Di antaranya amalan hari Jumaat iktharu as-salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyakkan itu selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi marrah sallallahu alaihi bi asyra, Nabi kata. Siapa selawat kataku sekali saja, nescaya Allah berselawat ke atasnya itu sebanyak 10 kali. Hari ini kita dengar tu khatib baca dalam khutbah nanti, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana Allah sendiri dan para malaikat berselawat ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang ada pada Nabi. Besarnya pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dengan agamanya, agama Islam. Maka kita banyak berselawat ke atas Nabi kita. Jangan kita hari ni nak selawat pun dia antaranya susah. Sayang pada Nabi, tapi nak selawat ke atas Nabi payah. Ini satu kerugian. Nabi kata orang yang bakhil, yang paling bakhil, paling kedekut, apabila dengar sekali sallallahu alaihi wasallam, dia diam saja. Ini Nabi kata orang yang kedekut ni orang bakhil. Jadi kita hari ni bukan orang bakhil. Kita ni orang yang kaya, orang yang pemurah. Dengar sekali Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita berselawat. Kita dengar tu kata ya allazina amanu sallu. Wahai orang beriman, adalah kamu berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar saya Allahumma salli ala Muhammad, maka kita berselawat kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara orang yang cinta, yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terlihat di antaranya di mana sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam utitu khamsam la yu'tahunna ahadu minal anbiya'i qabli, Nabi kata, di mana aku diberi, Nabi kata, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum, Nabi kata. Dan antaranya apa dia? Ya, nusirtu birru'bi masiratan syahra. Ini di antara Allah tolongkan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terhadap musuh, iaitu ar-ra'b, perasaan takut. Saya tengok musuh tengok kita ni orang Islam dah takut dah. Kira-kira itu masiratan syahra, iaitu perjalanan selama sebulan. Hebat dah hebat orang Islam ni. Dah hebatnya orang Islam, di mana musuh saya tengok saya orang Islam, mereka segerung dah. Orang Islam macam mana? Orang Islam berpegang dengan agama Allah. Orang Islam berpegang dengan Al-Quran. Orang Islam berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini terlihat kenapa orang Yahudi tak berani hari ini kalau mengalahkan orang Islam hari ini, di antara sebab terlihat di Mekah hari ini. Selagi itu ramainya manusia berduyun-duyun berada di Mekah, semayang di Masjidil Haram, melakukan ibadat tawaf, umrah, tak habis-habis, tak putus-putus sebagai hari sebenarnya sekarang ni. Ini di antara kehebatan yang pada orang Islam hari ini. Patut orang Yahudi hari ini mereka fikir bagaimana hari ini. Tetapi dia rekah je kerana masa kita terus ni, iaitu di antaranya Nabi kata wa'utitu asy-syafa'ah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Nabi kata, Nabi tahu apa? Antara diberikan kepadaku, Nabi kata ni, tak beri kepada nabi-nabi yang lain, iaitu beri syafaat, pertolongan, bantuan pada kiamat nanti. Sedangkan nabi-nabi lain hanya diutus kepada kaum dia saja. Nabi Adam, umat dia, diutus kepada umat dia saja. Nabi Saleh kepada umat dia. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bu'istu ilan nasi jami'a, atau diutuskan kepada manusia ammah, semua sekali. Semenjak dalam Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar. Itulah di antaranya. Dan yang berikutlah kita lihat dalam kita menyambut itu bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pakai renung, pakai fikir sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Abu Zar. Abu Zar ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari di mana Nabi wasiat kepada Abu Zar, apa di antara qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ightani khamsan qabla khamsin, sababaka qabla al-haramik, wa sihhatuka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqri, wa faraghaka qabla syagalik, wa hayataka qabla mautik, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata igtanim, rebuklah. Peluang ni rebuk 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nabi kata rebuk, pakai buat belakang ni. 5 perkara ni jangan lepas begitu saja. Yang pertama Nabi kata syababaka qabla al-harami, masa mudamu sudah tanya tua. Saya dah tua dah, 59 dah, orang muda-muda ni dah. Pakailah di antara itu datang ke rumah Allah, gunakan infak muda ni fi sabilillah, pada jalan Allah. Umur muda ini antara kita banyak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang sunat ataupun yang wajib. Wajib ada tinggal dah. Dan yang wajib pun dak buat, hak sunat pun dak buat. Rugi kita ni. Rebuk dia perkara ni. Ini yang pertama. Yang kedua, wasihhataka qabla saqami, masa sihatmu sebelum datang sakit.
dah sakit ni, nyesal kita ni, aku ni, dengar orang cerita sekira, orang ngajar, dah berapa besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, masa sakit ingat kepada Allah, masa sihat ni lupa kepada Allah, rugi kita. Yang ketiga, dia antaranya warina qabla al-faqri. Masa kaya mu ni, kaya kesihatan, piti dah kira dah kuat tenaga, gunakan masa kuat ini sebelum kita ni fakir, banyak bersedekah, infak fi sabilillah. Dan juga wa faragha qabla syagalik, masa kosong mu ni, masa ruang kosong, masa free sebelum datang sibukmu. Orang bujang sekarang ni tak ada isteri, tak ada anak, masa dapat banyak, anak bani orang kahwin dah. Gunakan masa muda ni, masa bujang ni untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali Nabi kata wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datangnya mati. Jangan mati baru menyesal, bertemu dengan Allah Subhanahu menyesal kita. Dan akhir sekali di antaranya khulasa pada tengah hari ini insya-Allah, di mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhul jannah illa man aba, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Hadis ini masyhur, Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sayangnya Nabi kepada umat dia, Nabi berjamin kullu ummati, semua umat dia masuk surga belaka, termasuklah kita. Alhamdulillah, Nabi jaminan kepada kita ni. Nabi kata, semua umatku, ini motivasi kepada kita ni, semua masuk surga belaka, illa man aba, malaikat orang yang engkar. Kemudian sahabat dengar saja demikian, kira dikatakan man ya'ba ya Rasulullah, siapa ya aba ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhal jannah, siapa taat kepadaku, buat perintah Nabi, kalau Nabi suruh, semuanya masuk surga belaka. Jangan buat syirik kepada Allah, jangan derhaka kepada Allah, jangan derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa man asani, wa masa derhaka kepadaku, kalau Nabi larang dia buat, Nabi suruh dia tinggal, tak ada suruh dia tinggal, Nabi tak ada larang dia buat, maka ini di antaranya orang yang dihumbangkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Minta berlindung kepada kita. Dan hadis akhir sekali, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, rawahu Tirmizi. Nabi kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta kepada sunnah Nabi, kita hari ini masuk masjid, semayang tahiyat masjid terlebih dahulu, baca Quran ke apa-apa, bertasbih, bertahmid ke, dan macam-macam sunnah Nabi. Nabi kata itulah orang yang cinta kepadaku, orang yang sayang kepadaku. Tetapi Nabi kata man ahabbani, maka siapa sayang kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersama ke surga nanti. Kita duduk bersama Nabi lah, tak mengawal lain, tak dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Ada di kalangan kita nak duduk dengan Firaun. Nauzubillah min zalik. Firaun ni bapa jahat sekali lah. Kenapa bapa jahat? Dia kata ana rabbukumul a'la. Tambah dengan Abu Lahab pun tambah, Abu Jahal pun tambah, nak duduk sama Nabi ni. Nak martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebanyak tazkirah pada tengah hari ini. Mengisi itu kerana ustaz, sepatutnya ustaz ustaz lain, tapi ustaz Muhad ke apa ni, itu boleh datang kerana kematian ibu dia. Saya pun ambil alih lah hari ini insya-Allah. Kita berkongsi sikit sebanyak tentang iaitu ayat Quran dah ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya itu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bakallah beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya beredar sini, ada pengumuman sini. Yang pertama sekali iaitu surat daripada Jabatan Hawa Agama, iaitu hebohan majlis perasmian sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam PKD Terengganu tahun 1141 Hijrah bersamaan 2019 Masihi. Dimaklumkan bahawa majlis perasmian sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam PKD Negeri Terengganu akan diadakan pada itu 9 November, mana besok lah, jam 8 pagi
tempat Stadium Negeri Kuala Terengganu. Ni di bandar kita dah. Yang ada masa boleh pergi lah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu kuliah maghrib sempena Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus pada tahun ini. Jadi kalau ikut jadual kita ni di Masjid Gontor Nasib pada 16 hari bulan dah. 16 hari bulan iaitu sebelah minggu depan, hari Sabtu malam Ahad. Ni. Penyampai kuliah ialah Ustaz Azmah bin Nur. Ini yang kedua. Yang ketiga, pengumuman 3 majlis menghafal Al-Quran PK Negeri Terengganu Darul Iman tahun inilah. Jadi barang siapa yang berminat sekarang ni boleh memohon permohonan tersebut. Tarikh tutup permohonan adalah pada 28 November 2019. Yang ada rasa suara sedap dah, dia ni dihafal Quran ke, boleh mohon permohonan itu menghafal itu majlis menghafal Al-Quran. Tarikh tutup 28 November 2019. Kemudian yang berikut lagi, hebah majlis tilawah Al-Quran PK Negeri Terengganu. Jadi majlis ini akan diadakan bahasa apa yang ada suara sedap lah ni. Sehubung dengan itu majlis tilawah Al-Quran PK Saringan ni, daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus tahun ini akan diadakan sebagaimana berikut. Tarikh 2 hingga 3 Disember 2019 di Auditorium Jabatan Hewan Agama Pusat Pertanian Islam Negeri Kompleks Seri Iman. Melimau dah tarikh tutup permohonan 21 November 2019 iaitu hari Khamis. Dan akhir sekali iaitu pengumuman kuliah jemputan kita di masjid ini iaitu pada hari ini malam ni lah. Kuliah maghrib jemputan sempena Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Sahrizan Daud At-Turabi malam ni. Kemudian kuliah maghrib jemputan malam besok di masjid kita itu 9 hari bulan hari Sabtu besok malam. Ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Hamdan iaitu Muhammad. Ini tokoh pendakwah PK Negeri Terengganu baru ini pada malam besok. Kemudian kuliah maghrib jemputan lagi pada 12 November hari Selasa nanti di masjid kita yang berhormat Ustaz Muhammad Khalil bin Abdul Hadi Adun Batu Buruk. Dan kuliah berikut lagi akhir sekali, kuliah maghrib jemputan pada 15 November iaitu hari Jumaat minggu depan di Masjid Gontor Nasib akan disampaikan Al-Fadhil Ustaz Kamaruzzaman Abdullah Al-Basumi. Ini di antara kuliah-kuliah maghrib di masjid kita sepanjang minggu ini insya-Allah. Dan akhir sekali, rayuan sumbangan pemasangan aircon di masjid kita ni. Orang bunyi panah. Jadi kita dah musyawarah baru ni, insya-Allah kita akan pasangkan iaitu aircon di masjid kita. Tapi kos perbelanjaan kita itu sebanyak 170k. Jadi sini di antaranya barang siapa yang nak beri sumbangan sama ada langsung kat sini ataupun boleh berhubung dengan Semua Masuk Said Pengurusi Masjid ataupun berhubung dengan Haji Muhammad Nur Ibrahim Bendahari dan juga Haji Muhammad Yusuf Sulaiman unit pembangunan. Kalau ada masuk akaun pun ada nombor akaun dia. Dan akaun ini ditapar di apa-apa kenyataan lah. Itulah makluman yang saya sampaikan tengah ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.